رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت تعلم وتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, cara-cara beramal dengan rukun iman. Baik. Dalam tajuk ni, Tuan Guru kita ni ataupun pengarang kitab ni, Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim, dalam kitab Kifayatul Muqtadi, karangan dia, dia nak menceritakan tentang bagaimana kita nak beramal dengan rukun iman yang bermula daripada rukun iman yang pertama, iaitulah percaya dengan Allah. Rukun iman yang pertama tu ialah percaya dengan Allah. Bila mana-mana kitab pun, bila sebut rukun iman yang pertama ni, dalam kitab Jawi lama-lama ni, mesti dia sebut rukun iman yang pertama tu percaya akan Allah ataupun percaya dengan Allah. Baik. Sampailah kepada rukun iman yang keenam, iaitu percaya akan qada dan qadar baik dan jahat daripada Allah Ta'ala. Jadi, dalam tajuk ataupun dalam maudhu' cara-cara beramal dengan rukun iman ni, pengarang kitab ni akan menghuraikan kepada kita bagaimanakah kita nak beriman ataupun bagaimana kita nak beramal dengan rukun iman. Okey. Jadi ni daripada rukun iman yang pertama tu sampailah pada rukun iman yang keenam. Dia akan huraikan pada kita bagaimanakah mengikut hukum syarak. Nak beramal dengan rukun iman tu macam mana? Baik, tengok ya. Kata dia, rukun iman yang pertama, rukun iman yang pertama, iaitulah beriman dengan Allah. Rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah. Ini
kalau tengok dalam hadis Jibril tu rukun iman ni, dia ada dalam hadis Jibril itulah. Hadis Jibril tu maksudnya Jibril merupai seorang laki-laki. Lepas tu dia jumpa Rasulullah bersama para sahabat. Dia rupa seorang laki-laki yang berjubah putih, rambutnya hitam berkilat, lepas tu pakaiannya putih bersih, langsung tidak nampak, langsung tak nampak bekas-bekas daripada musafir tu, tak nampak. Dan tak ada di kalangan sahabat yang kenal. Pada itu adalah Jibril. Jibril merupa sebagai seorang manusia lah. Lalu dia jumpa Rasulullah. Hadis tu biasa dah kita dengar kan. Panjang hadis tu. Lepas tu hadis tu sampai Jibril tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, wa ma huwal iman? Wa ma huwal iman? Ya Muhammad, apakah dia iman? Maka Rasulullah jawab, iman tu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi, antu'mina bil qadri syarrihi minallah, khairihi syarrihi minallah. Itu Nabi jawab antu'mina billah. Nabi sebut antu'mina billah aja. Tapi ulama lah yang memperincikan hadis tu, ulama berdasar kepada hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang lain. Inilah yang terbitnya cara macam mana kita nak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Baik, kata tuan kitab ni, beriman dengan Allah Taala ni ada dua cara. Maksudnya kedua-dua cara ni wajib. Bukan boleh buat pilihan, tak. Bukan kata, oh aku nak buat cara yang pertama je lah. Tak nak cara yang kedua. Tak boleh. Kedua-dua ni hukumnya adalah wajib. Wajib kita beriktikad. Wajib kita beriman. Wajib kita percaya dengan kedua-dua cara ni. Ni tuan guru kita, tuan kitab ni, alhamdulillah lah. Dia tulis pada kita, nak terangkan pada kita, nak selamatkan kita. Bukan pasal nak cari duit buat kitab ni, nak selamatkan umat. Dua cara. Mana dua cara tu? Ni kita perhati, tengok. Perhati, kita renung ni, tengok betul-betul ni, kita ada tak benda ni? Kalau kita tak ada kan, macam manalah soal iman kita yang sebelum daripada ni. Macam mana iman kita? Jangan tengok orang ataupun jangan tuning jari pada orang. Tapi tengok batang tubuh kita. Dua cara ni ada tak pada kita? Sebab nak mengesahkan iman ni memang kena dua cara ni. Kalau tidak ada dua cara ni, maka rukun iman yang pertama tu boleh jadi tidak sah. Tak sah. Yang rukun iman yang pertama tu tak sah. Ini yang bahaya ni. Bila rukun iman yang pertama tu tak sah, macam mana rukun iman yang kedua, rukun iman yang ketiga, hinggalah pada rukun iman yang keenam. Ni masyarakat kita ni benda ni tidak di-highlightkan kepada masyarakat. Tak ada. Asyik suka ceramah aja. Bab agama ni, bab hukum syarak ni, bab hukum Allah Taala ni tak peduli pun. Dia suka ceramah-ceramah yang gelak ketawa tu. Di masjid surau nak panggil orang ramai datang, panggillah ustaz-ustaz selebriti yang suka buat lawak tu. Bukan saya kata tak bagus nak. Tapi macam mana sekalipun, ini rukun iman ni wajib kita kena belajar. Okey. Ni bukan ceramah. Okey. Baik, mana? Dua cara tu macam mana? Pertama, percaya. Percaya tu terjemah daripada mana? Beriman. Percaya dengan makna antu'mina, bahawa beriman oleh engkau. Itu makna percaya tu.
Jadi percaya tu pekerjaan hati. Bila sebut percaya tu, percaya tu adalah pekerjaan hati, bukan mulut. Bukan di mulut, di hati. Lepas kita baca ni kita faham, sematkan dalam hati, cucuk dalam hati, petrikan dalam hati. Baru nak sah iman kita. Okey. Kata dia percaya dengan Allah Ta'ala secara ijmal. Apa makna ijmal? Secara pukul rata. Secara pukul borong. Sebelum kita nak beriman dengan Allah Ta'ala secara tafsil, secara satu persatu, maka kita kena beriman dulu dengan Allah secara ijmali. Ijmali tu cara pukul borong. Macam mana? Macam mana kata beriman dengan Allah Ta'ala cara pukul borong, pukul rata, secara umum tu macam mana? Iaitu wajib kita percaya. Jangan silap faham. Wajib kita percaya tu maksudnya kita masukkan dalam hati tau. Bukan hanya bermain di bibir mulut semata-mata, tak. Dia kena masukkan dalam hati. Kita kata dalam hati, kita pegang dalam hati, kita i'tiqad dalam hati kita tu. Wajib kita percaya dan i'tiqad. I'tiqad tu simpulkan dalam hati. Apa dia yang wajib kita percaya, yang wajib kita i'tiqad? Bahawasanya sabit dan tetap. Sungguh dan tetap. Maksud tetap tu tak berubah-ubah. Bagi Allah Ta'ala tu. Bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yakni sifat kamalat. Sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan tu, itu bahasa Melayu lah. Dia buat dalam kurungan tu kamalat. Kamalat tu bahasa Arab daripada kamalun. Itu satu sifat kesempurnaan. Kalau kata kamalat, kamalat itu beberapa banyak daripada sifat kesempurnaan. Jadi cara yang pertama ni, secara umumnya kita kata ginilah. Kita pun i'tiqad, kita pun masuk dalam hati kita, kita pun beriman, kita percaya dalam hati kita bahawasanya Allah Tuhan kita tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Pada makna ataupun pada hissi. Pada makna, maksudnya sifat kesempurnaan tu disebut pada makna. Dan pada hissi, itu betul-betul sifat kesempurnaan. Yang itu kalau susah nak faham, tak apa. Kita pegang kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Apa saja sifat kesempurnaan, maka sabitlah, tetaplah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu yang pertama kan. Kemudian, dan kata dia, yang tidak terhingga banyaknya. Sifat kamalat mana ni? Sifat kesempurnaan mana? Sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tak terbilang kita sifat kesempurnaan Allah ni. Tidak ada di kalangan makhluk. Hatta Rasul sekalipun tidak dapat nak membilang sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekali-kali. Maksudnya tidak ada di kalangan makhluk, tidak ada di kalangan benda baharu ni yang dapat membilang ataupun yang dapat menghinggakan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada. Kalau kita boleh bilang, berarti Allah Ta'ala tu sifat kesempurnaan dia tak sempurna lah. Sebab boleh bilang. Macam kita ni sifat kekurangan saja, bukan sifat kesempurnaan. Tidak ada pada kita sifat kesempurnaan.
Semuanya sifat kekurangan belaka. Tapi bagi Allah Ta'ala ni, semuanya sifat kesempurnaan. Tidak ada pada Allah Ta'ala tu sifat kekurangan walaupun sedikit sekalipun. Tengok ya. Baik. Dalam ni kata sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu yang tidak terhingga banyaknya. Jadi tak boleh dibilang lah sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu tak dibilang. Tak boleh dibilang. Kalau boleh bilang, maknanya sifat Allah Ta'ala tu jadi tak sempurna lah pula. Pasal apa? Kat tu je. Padahal ada banyak lagi. Sebab tu tidak ada manusia atau jin atau malaikat yang dapat membilang sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tu secara satu persatu. Tak ada. Okay. Yakni, tengok dia takut kita tak faham. Tuan kitab ni, Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim ni, dia takut kita tak faham, dia hurai lagi. Tengok, yakni tiap-tiap sifat kesempurnaan sabit dan tetap bagi Allah Ta'ala, tetap tak berubah-ubah. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu dia tidak akan berkurang ataupun dia takkan jadi lebih. Tak ada. Dia tetap. Pasal apa? Kalau berlebih tak boleh ya? Tak boleh. Pasal apa? Kalau lebih bermakna sebelum lebih tu kurang. Sebab tu kalau orang tanya kita, adakah sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu bertambah-tambah? Jawapannya tidak. Kenapa? Kalau sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu bertambah, berarti yang dulunya kurang. Sebab tu tak boleh kata macam tu. Sebab tu dah dia kata bahasa dalam kitab kata sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu sabit. Mana sungguh Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan sifat kesempurnaan tu tetap. Dia tidak berkurang atau tidak bertambah bagi Allah Ta'ala. Baik. Itu satu kan. Ini yang cara pertama ni. Tak habis lagi ni. Dan tidak ada sama sekali yakni mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Mana akal kita yang sempurna ni, akal kita yang Allah Ta'ala bagi kita seakal ni, tetap akan mengatakan bahawasanya tidak ada sifat kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Tidak ada sama sekali. Yang ini mustahil. Mana mustahil itu benda yang tak boleh wujud sekali-sekali. Di atas Allah Ta'ala segala sifat kekurangan. Sama ada pada makna, pada isi atau pada makna. Sifat kekurangan tu, sifat kekurangan tu pada isi ataupun pada makna. Yang ini saya nak urai sikit bagi faham. Tolong ambil faham. Ataupun kalau boleh tulis. Supaya kita tak lupa nanti. Sifat kekurangan ni kan kadang-kadang, bukan kata kadang-kadang lah, memang ada. Nampaknya macam bukan kekurangan. Tapi pada makna tu adalah kekurangan. Saya bagi contoh macam ni. Baik. Sebenarnya memang banyak orang kita pada hari ini, bukan kata orang kita tu daripada orang awam, bahkan daripada asatizah juga, daripada ustaz-ustaz ni juga terkadang-kadang mereka kata macam ni. Padahalnya kalau nisbah ilmu usuluddin kata macam tu membawa kepada Allah Ta'ala tu bersifat dengan kekurangan. Baik, ada tak orang kata macam ni? Tujuan Allah Ta'ala buat kita ni, ada tak orang kata macam tu? Ada kan? Tujuan Allah buat kita ni, tujuan Allah buat manusia ni, ialah untuk sembah dia. Jadi dia letak Allah Ta'ala tu ada tujuan. Okay. Sebenarnya perkataan ada tujuan tu membawa kepada Allah Ta'ala tu bersifat dengan kekurangan. Baik. Macam mana jalannya kekurangan tu? Tengok ya. Ini kan berdasar kepada ayat Quran.
Tapi sebabkan tuan-tuan ayat Quran tu bahasa Arab dan kita kena faham setiap huruf, setiap ayat, setiap perkataan dalam bahasa Arab tu. Kita kena faham. Kalau kita tak faham, menyebabkan jadi tersalah pada hukum. Ini yang bahaya ni. Ayat Quran kata macam mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak orang terjemah dan tidak menjadi oleh aku akan jin dan manusia melainkan tujuannya menyembah aku. Jadi letak Allah Taala tu ada tujuan. Okey, saya bagi jalan. Macam mana ayat bila terjemah ayat ni bila terjemah tujuan Allah Taala tu ada tujuan membawa kepada Allah Ta'ala tu bersifat dengan lemah atau bersifat dengan kekurangan. Jalan ni macam mana? Baik, tengok ya. Cuba perhati baik-baik. Bila saya sebut ni, dengar baik-baik dan cuba fahamkan elok-elok. Cuba fahamkan sebaik yang puan-puan mungkin. Okay, tengok ya. Bila kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau tetap terjemah tujuan, baik. Persoalan pertama yang saya nak tanya, adakah semua jin dan semua manusia menyembah Allah? Jawapannya tidak. Bukan semua. Jadi dalam ayat tu orang terjemah tidak menjadi oleh aku. Aku tak jadikan jin dan manusia tu. Kata Tuhan ni firman ni. Melainkan tujuan akunya. Kalau tujuan ya. Kalau tujuan. Kalau saya bukan tak tujuan tau. Ni ada orang tak tujuan. Okay. Tujuannya menyembah aku. Baik. Bila kata macam tu. Berarti tuan-tuan sekalian soalan yang pertama tadi. Adakah semua jin dan manusia ni menyembah Allah Ta'ala? Maka jawapannya tidak. Bila kita kata jawapannya tidak, berarti pada ketika itu tujuan Allah Ta'ala tu terjadi ataupun tidak? Jawapannya tidak. Kenapa? Allah buat kita, buat manusia, buat jin, tujuan nak sembah dia. Tiba-tiba tak sembah. Ada yang tak sembah. Berarti pada ketika itu tujuan Allah Ta'ala ni terjadi ataupun tidak? Tak. Dia sebagai Tuhan, takkan tujuan dia pun dia sendiri tak boleh nak tunaikan. Dia sebagai Tuhan, takkan tujuan dia sendiri tak boleh nak terjadi, sedangkan dia yang maha kuasa. Kenapa tak jadi? Sebab itulah tuan-tuan sekalian, tak boleh letak makna tujuan. Tak boleh letak makna tujuan Allah Ta'ala buat kita ni untuk sembah dia. Tak boleh letak makna tujuan. Tak boleh membangsakan Tuhan tu ada tujuan, maksud. Tak boleh. Sebab membawa kepada Allah Ta'ala jadi lemah. Tujuan dia sendiri tak boleh nak tunai. Kalau nisbah kita, tujuan kita banyak tak jadi tak? Banyak. Itu memang bangsa kita memang tak boleh. Sebab bangsa kita memang lemah. Bangsa kita manusia ni memang kekurangan. Padan dengan kita. Tapi kalau dia Tuhan, macam mana dia tak boleh? Macam mana dia nak tak boleh nak menunaikan tujuan dia sendiri? Kalau tak tujuan. Sebab tu minta maaf ya. Kata macam tu salah. Nisbah pada ilmu usuluddin. Baik. Jadi yang betulnya macam mana ayat ni? Yang betulnya begini. Tidak menjadi oleh aku akan jin dan manusia. Melainkan hikmahnya mereka menyembah aku. Jadi letak dengan makna hikmah. Jadi makna hikmah tu kan, kalau nak terjemah dalam bahasa kita lah, hikmah tu sebenarnya bahasa Arab. Saya tak ada bahasa nak terjemahkan hikmah ni tuan-tuan sekalian. Yang saya boleh bawa, yang saya boleh kata gini je. Hikmah tu bukan tujuan. Macam contohnya ya, contoh nak kata bukan tujuan tu gini. Baiklah. Satu orang ni dia gali telaga. Dia gali telaga nak dapatkan air.
tujuan dia nak dapatkan air. Tiba-tiba gali punya gali, terdapatlah bagi dia tu harta Qarun. Itu tujuan tak? Bukan tujuan. Itulah hikmah. Tujuan asalnya nisbah kita tau, bukan nisbah Tuhan ni. Nisbah kita. Nisbah kita ni, kita gali tu telaga tanah tu kita korek-korek, kita nak buat telaga lah. Tujuan kita asal buat telaga tu nak dapatkan air. Tiba-tiba keluar minyak, memancut minyak dalam tanah yang kita gali tu. Itu namanya hikmah. Bukan tujuan. Ataupun kita ni tanam pokok kelapa. Kita pun tanam pokok rambutan ke, pokok langsat ke, duku ke apalah, dokong ke, tanam-tanam kita nak makan buah dia kan. Baik. Ataupun kelapa tu kita nak ambil buah dia, nak buat santan lah, nak buat minyak lah. Tiba-tiba kan boleh guna tak sabut? Boleh. Boleh guna tak tempurung? Boleh. Boleh guna tak pelepah? Boleh. Boleh guna tak daun? Boleh. Boleh guna tak batang dia? Boleh. Maka itu semua dia katakan hikmah, bukan tujuan. Itu bahasa tu memang macam tu lah yang saya boleh nak memahamkan orang. Kalau orang tanya, apa dia hikmah tu? Hikmah tu bukan tujuan. Bukan tujuan tak. Ada hikmah, maksudnya ada benda rahsia di sebalik kejadian yang Allah Ta'ala buat kita ni, ada hikmah yang besar yang kita pun tak tahu. Apa hikmah dia? Tengok kita manusia duduk dalam dunia ni tuan-tuan. Macam mana? Ada yang kufur, ada yang beriman, ada yang beribadat, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang baik, ada yang jahat, ada lelaki, ada perempuan, ada bangsa Melayu, ada bangsa Jepun. Jadi semua tu kan hikmah dia, ada hikmah Allah Ta'ala buat, bukan tujuan. Tujuan Allah buat bangsa Jepun ni gini, tak, bukan hikmah. Itu nantilah akan datang. InsyaAllah kalau ada dalam kitab ni, kita masukkan dalam perbicaraan. Jadi ni yang kata pada makna ni. Pada makna, pada makna sifat tu kekurangan. Pada makna. Kalau pada hissi tu, maksudnya betul-betul kekurangan. Contohnya macam mana? Contohnya lemah, jahil. Itu dinamakan kekurangan pada hissi. Betul-betul itu adalah sifat kekurangan. Tapi yang kata tujuan tadi ni kan, kalau kita tak bahas, kita tak nampak itu sifat kekurangan. Kita tak nampak itu sifat kekurangan, kita tak nampak. Bila dibahaskan, baru kita nampak. Ini sifat kekurangan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita nak tahulah sifat kekurangan ni kan, sifat mustahil ni kan, kita wajib juga kena tahu tak? Wajib. Wajib juga kita kena tahu sifat kekurangan sifat yang mustahil ni. Kenapa? Takut nanti kita meletakkan sifat kekurangan tu pada Allah. Macam tujuan tadi lah. Ramai tak mengatakan Tuhan tu ada tujuan. Ramai. Bukan kira orang awam, bukan orang kampung tak. Bahkan kadang-kadang ustaz-ustaz kita pun sama juga kata Allah Ta'ala ada tujuan. Ni bahaya ni. Bahaya ni kata Tuhan tu ada tujuan tu. Sangat membahaya. Sebab itu nampak apa kekurangan pada makna. Baik. Okey. Faham ya? Jadi wajib kita i'tikad bahawasanya tidak ada sekali-kali, tak ada sama sekali sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Segala sifat kekurangan tak ada. Dia buat dalam kurangan tu naqaisun. Naqais. Naqais tu jamak daripada naqisun. Naqisun, naqais. Jadi naqisun tu satu kekurangan. Kalau kata naqaisun, beberapa kekurangan. Tak boleh. Yang tidak terhingga banyaknya. Jadi sifat kekurangan ni banyak juga. Bukan sifat kekurangan tu ada pada Allah. Tak. Maksudnya sifat kekurangan tu yang tak ada pada Allah Ta'ala.
wajib tak kita mengetahuinya? Wajib juga kita kena tahu. Yang ni kan saya pernah tanya pada guru saya dulu. Tuan guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani. Saya tanya, Baba. Orang petani ni kalau Tok Guru ni panggil Baba. Baba tu maksudnya bapak lah. Baba lah. Panggil Baba. Baba, kenapa sifat kekurangan, sifat mustahil ni kita kena wajib tahu juga. Padahalnya sifat kekurangan ni mana ada pada Allah? Tak ada. Bila sebut sifat kekurangan, sifat mustahil ni bukan sifat Tuhan. Tak ada. Bukan Allah Ta'ala bersifat kekurangan. Tak. Tapi kita wajib juga tahu. Kenapa wajib tahu ni? Kerana kita takut kita terbangsakan sifat kekurangan kepada Allah. Jadi Baba jawab macam ni. Baba kata begini. Dia kata kalau mu tu kamulah. Kalau mu nak cari kayu yang lurus, kayu betul, kayu lurus lah. Wajib tak kamu kena tahu kayu bengkok? Dia kata ya. Saya kata mestilah. Sebab kalau tak tahu kayu yang bengkok, macam mana kita nak tahu kayu yang lurus? Jadi takut-takut nanti kita terambil kayu bengkok, kita sangka yang lurus. Jadi sebab itulah Baba kata wajib wajib kita kena tahu. Yang kayu yang bengkok pun wajib kita tahu. Yang lurus pun wajib kita tahu. Ni, jaga ya. Jadi sifat yang mustahil pun wajib kita tahu juga. Kalau kita tak tahu, maka takut-takut kita terbangsakan pada Allah Ta'ala tu sifat kekurangan, yakni sifat yang mustahil. Tengok ya. Tuan guru ni takut kita tak faham lagi ya. Dia hurai lagi kan. Dia kata yakni tiap-tiap sifat kekurangan tidak ada sama sekali di atas Allah Ta'ala. Nampak? Jadi tiap-tiap itu yang kita nak pegang tu. Tiap-tiap sifat kekurangan ni tak ada pada Allah Ta'ala. Jadi kalau orang tanya, adakah sifat mustahil ni ataupun sifat kekurangan ni sifat Allah? Maka jawapannya tak. Bukan sifat Allah Ta'ala. Cuma yang wajib kita tahu ni ialah nak jaga supaya kita tidak membangsakan sifat kekurangan ni pada Allah. Baik, itu cara yang pertama nak kita beriman. Cara yang pertama kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara yang pertama secara ijmali. Ijmali itu kalau dalam bahasa Melayu cara pukul rata, pukul borong. Okey, baik. Itu cara yang pertama. Kalau kita dulu-dulu tak pernah i'tikad, hari ni baru kita jumpa, hari ni baru kita tahu, maka wajiblah kita i'tikad, letak dalam hati pada hari ni, letak kita. Jangan bagi dia keluar-keluar. Letak dalam hati kita, jangan bagi dia keluar dah. Tetap dalam hati kita tu. Yang Allah Ta'ala ni bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak ada pada Allah Ta'ala tu segala sifat kekurangan. Letak dalam hati pada makna ataupun pada isi ataupun pada makna. Letak macam tu. Okay, baik. Kemudian yang kedua pula, yang ni perbahasan ni tuan-tuan ya. Minta maaf lah saya bercakap nanti ni. Minta ampun lah saya berkata. Kalau tengok ni kan, ramai di kalangan kita ni kan tak sampai kepada yang kedua ni, tak sampai.
Yang risaunya apa? Bila kata tak sampai, artinya percaya dengan Allah Ta'ala tu tak ada pada orang tu. Kalau dia tak masukkan yang dalam nombor 2 ni. Jadi maknanya, kalau nombor 2 ni tak ada pada seseorang tu, berarti tuan-tuan sekalian, percaya dengan Allah Ta'ala, rukun iman yang pertama tu, batal. Batal percaya dengan Allah. Ini bila batal rukun iman tu, Allah tuan-tuan sekalian. Takut-takut nanti di akhirat kan, bangkit-bangkit daripada kubur tu, menuju ke padang mahsyar tu, kita takut-takut dihimpunkan bersama dengan orang yang kafir dalam dunia dulu. Kita bangun-bangun kubur tu tengok-tengok, pasal apa aku duk dikumpulkan bersama dengan Fir'aun ni? Ini Fir'aun, ini Namrud, ini Abu Jahal, ini Abu Lahab, ini Umayyah bin Khalaf. Sebelah depan pula, tengok Lim Kit Siang. Tengok ada kapal Sing pula. Tengok belakang ada Lim Guang Eng, ada Tony Poa, ada itu. Apa pasal kita duduk sama orang ni? Aku dulu dalam dunia duduk kawan dengan Tok Imam ni. Tapi pasal apa aku tak nampak mereka ni? Pasal apa tu? Sebab masalahnya nanti tuan-tuan nak bergerak ke padang mahsyar tu, ikut kumpulan tu. Kumpulan kalau kafir ada. Kalau beriman, jalan sama-sama dengan orang beriman. Takut macam tu, na'udzubillah. Kalau yang ni tak betul, na'udzubillah. Jaga baik-baik. Okay. Baik. Macam mana tu cara yang kedua ni? Tengok ya. Percaya akan Allah Ta'ala dengan cara tafsil. Maksud cara tafsir itu bahasa Arab. Tafsili itu bahasa Arab. Tafsir itu maksudnya satu persatu kita wajib tahu. Nak mengesahkan percaya pada Allah Ta'ala tu, cara yang kedua ni wajib kita kena tahu secara tafsil pula, iaitu yang wajib kita percaya Allah Ta'ala dengan tafsil tu, iaitu wajib kita percaya dan i'tiqad tetap dan sabit. Tetap, mana tak berubah-ubah, dan sabit sungguh. Sabit sungguh. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat. Jadi 13 sifat ni kaul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun mazhab Asy'ariyah. Yang kata wajib kita kena tahu 13 sifat Allah Ta'ala. Wajib kita tahu 13 sifat Allah Ta'ala ni wajib. Ni 13 je. Kita nak pegang 13 tu, bukan lama pun kita nak mengaji 13 ni. Tapi masalahnya hari ni tuan-tuan, agak-agak kalau 13 sifat tu, ramai ke tak? Daripada kalangan kita orang Islam ni yang belajarnya, yang mempelajarinya, yang mengetahuinya. Kalau jawapannya tak ramai, maka benarlah hadis Nabi kata orang yang masuk syurga dengan orang yang masuk neraka kekal abadi tu, mana ramai? Yang masuk syurga ramai ke? Yang masuk neraka ramai? Maka tuan-tuan, dalam hadis Isra dan Mi'raj, Nabi melihat dalam neraka tu paling ramai daripada yang masuk dalam syurga. Benarlah. Nabi kata macam tu. Sebab nak masuk syurga tu, syaratnya kena iman. Syaratnya iman. Itu syarat dia. Jadi masalahnya nak dapatkan iman tu, ni lah. Kena mengaji yang ni lah. Kalau tak mengaji tu, macam mana dia nak dapatkan iman? Ni masalah kita pada hari ni. Baik. Okey. Jadi 13 sifat wajib kita percaya, wajib kita i'tiqad bahawasanya tetap dan sabit bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat. Jadi nak mengesahkan iman kita,
wajib kita kena tahu 13 sifat dan huraian-huraiannya. Bukan bilang. Bukan bilang satu persatu tak. Bilang tu, ya. Tapi tak cukup, tidak memadai kalau hanya boleh bilang. Allah wujud, ridam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kaunu, qadiran. Itu lebih dah tu. Kaunu qadiran tu dah masuk bab lain dah tu. Kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman, kaunu hayyan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunuhu mutakaliman. Baik, yang 13 tu. Okey. Jadi kan itu bilang. Kalau bilang belum tentu lagi sah kita iman kita tu. Kenapa? Sebab kadang-kadang pegangan kita tu salah. Pegangan kita bab sifat-sifat Allah tu jadi salah. Pegangan kita tu salah. Bila pegangan kita salah, maka tuan-tuan sekalian boleh membawa kepada tak terpakai iman. Jaga baik-baik. Okey. Kena 13 sifat yang wajib baginya pada akal kita. Yang wajib baginya bagi Allah Ta'ala pada akal. Ini wajib bagi ni ialah wajib pada akal. Akal kita yang hukum. Akal kita hukum, wajib Tuhan tu bersifat dengan 13 sifat. Daripada wujud, hidam, baqa, muhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Baik. Wajib kita kena tahu huraiannya satu persatu, satu persatu, satu persatu. Huraian dia bagi faham. Contohnya sifat kudrat. Wajib kita kena tahu kudrat Allah Ta'ala tu macam mana. Apa kerja dia. Macam mana kerja dia. Jadi semua tu wajib kita kena tahu. Wajib kita kena tahu. Baik. Benar? 13 sifat satu persatu. Sifat yang wajib bagi dan tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Maksudnya tak ada sama sekali, yakni mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala tu. Iaitu segala lawan bagi 13 sifat yang wajib itu. Jadi 13 yang wajib dan wajib juga kita tahu 13 yang mustahil. Contohnya kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Ataupun kita sebut dengan sifat kudrat tu Allah Ta'ala berkuasa. Jadi kita pegang Allah Ta'ala tu berkuasa. Okey. Jadi lawan berkuasa tu apa? Yang lemah. Lawan yang kuasa tu yang lemah. Jadi Allah Ta'ala tu tidak bersifat dengan yang lemah. Allah tidak bersifat dengan lemah sekali-kali. Jadi lemah tu termasuk dalam perkara yang mustahil. Atau contoh lagi, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Jadi mustahilnya apa? Bersamaan dengan segala yang baru. Jadi bersamaan tu mustahil. Bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baru tu mustahil. Jadi yang mustahil tu tidak sama sekali pada Allah Ta'ala. Tak sama sekali. Tak ada sama sekali pada Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat yang mustahil. Tak sekali-kali. Okey, baik. Yang tu pun kita kena pegang satu-satu. Tapi kan, yang paling baiknya lah, ataupun yang untungnya kita ni kan, bila kita ngaji kitab macam ni kan, tuan guru kitab ni, ulama-ulama yang karang kitab ni kan, dia nak selamatkan kita, dia cerita habis.
Yang wajibnya begini, yang mustahilnya begini. Yang kena pegangnya macam ni, dalilnya macam ni. Macam tu sekali lah mana ulama-ulama kita ni nak selamatkan umat. Sebab itulah anak ulama ni tuan-tuan jadi pewaris Nabi. Masuk pewaris tu Nabi tak tinggalkan rumah besar, tak tinggalkan banglo, tak tinggalkan dinar dirham yang banyak untuk umat dia, tak. Nabi wafat, Nabi tinggalkan siapa? Nabi tinggalkan para ulama. Untuk apa tu? Nak meneruskan delegasi Rasulullah tu. Nak menyelamatkan umat. Jadi Allah Ta'ala lantik Rasul, hikmah dia nak menyelamatkan umat, nak mengajar umat tentang hukum hakam Allah. Jadi bila Nabi dah wafat, siapa nak meneruskan kerja ni? Melainkan ulama lah. Sebab itulah Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Rugi tak kita tuan-tuan kalau kita dah jumpa dah dengan ulama tapi kita tak ambil faedah daripada ulama. Rugi tak namanya? Rugi. Sedangkan ulama tu lebih bernilai. Lebih berharga daripada sebutir permata yang mahal. Lebih bernilai daripada emas. Sekalipun emas tu banyak berkilo-kilo sekalipun, nak dibandingkan dengan batang tubuh ulama, maka ulama tu lebih nilai tingginya daripada emas, daripada intan belian, daripada dinar dan dirham, daripada dolar dan ringgit. Sebab apa ya? Sebab dolar dan ringgit ni tidak mudarat di akhirat kalau kita tak banyak. Dolar ringgit ni di dunia ni. Adakah orang yang tak banyak duit nanti ni dalam di akhirat nanti masuk neraka? Tak. Tuhan tak tanya. Tapi Tuhan tanya, ibadat kamu sah tak? Kamu kenal Tuhan tak? Kamu kenal Nabi tak? Inilah kerja ulama. Nak mengenalkan Allah Ta'ala kepada masyarakat. Ni kita sekarang ni menghadap kitab ni ulama yang tulis. Saya ni baca je. Saya pun bukannya ulama pun. Baca je hak ulama tulis. Untuk kita faham. Untuk kita jadikan panduan dalam dunia ni. Sebelum kita mati, tak ada manusia pun yang hidup menongkak langit, tak mati-mati, tak. Sampai masa dia, matilah dia. Bila mati, apa yang ada di sebalik tirai kematian tu nak selamatkan kita, inilah benda dia. Jagalah. Baik. Okey. Kemudian kata dia, tidak sama sekali, yakni mustahil atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan tiada satu daripada 13 sifat yang mustahil. Kalau 13 sifat yang wajib, maka 13 sifat juga yang mustahil. Jadi sifat mustahil atasnya atas Allah Ta'ala, iaitu segala lawan. Iaitu sifat yang mustahil 13 tu lawan bagi 13 sifat yang wajib itu. Inilah mengikut kaul yang rajih. Ini yang kata 13 tu. Ini yang kata 13 tu. Mengikut kaul yang rajih. Masuk kaul yang rajih tu ialah kaul yang kuat. Kaul yang kuat daripada ulama. Mazhab dalam usuluddin. Bila sebut mazhab ni, maka mazhab ni tengok kepada mata pelajaran tu. Kalau fiqh ada 4 mazhab, kita pegang satu je lah. Kita pegang Syafi'i. Pada mazhab tu ada 4. Mazhab tu ialah perjalanan. Perjalanan. Kalau kita sebut kan, contohnya, okey. Kita pegang mazhab Syafi'i. Mana kita ikut pegangan perjalanan Imam Syafi'i dalam fiqh. Imam fiqh Syafi'i macam mana? Zakat dia macam mana? Solat dia macam mana? Yang Imam Syafi'i ajar. Kita ikut Imam Syafi'i. Kita jadi tabi', orang yang mengikut. Kita jadi orang yang mengikut. Sedangkan Imam Syafi'i itu orang yang diikut. Al-Muqtada bih. Orang yang diikut.
Jadi Imam Syafi'i itu orang yang diikut. Ada 4. Itu terpulang pada kita lah. Nak ikut Imam Hanafi ke, nak ikut Imam Maliki ke, nak ikut Imam Syafi'i ke, atau kita nak ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dalam fiqh. Kalau dalam usuluddin ni, dalam tauhid ni, ada 2 mazhab pula. Kita nak ikut yang mana? Nak ikut kaul yang rajih. Itu kaul Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang dinamakan mazhab Asy'ariyah. Bila sebut mazhab yang rajih ni, mazhab yang kuat ni ialah mazhab Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun nama mazhab dia mazhab Asy'ariyah. Baik. Okey. Kalau satu lagi mazhab, walaupun tak rajih sekalipun, tapi mazhab dia dalam ilmu usuluddin tu, dalam ilmu usuluddin ni ialah apa dia? Mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dinamakan mazhab Maturidiyah. Jadi kalau orang tanya pada kita, engkau ni mazhab apa? Kita tanya dia balik. Nak fiqh ke nak tauhid? Kalau fiqh, aku mazhab Syafi'i. Kalau tauhid, aku mazhab Asy'ariyah. Sebut macam tu. Sebab kita ngaji ni, ini kitab yang terbangsa kepada Imam Abu Hasan Ash'ari. Sebab itulah dia kata 13 sahaja yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib kita tahu satu persatu. Baik. Okey, kemudian. Dan wajib kita percaya dan i'tikad bahawasanya harus pada Allah Ta'ala itu berbuat mungkin atau meninggal akan dia akan memperbuatkan mungkin. Ini dinamakan apa ni? Harus bagi Allah Ta'ala. Sifat yang harus bagi Allah. Walaupun sifat harus bagi Allah, harus bagi Allah Ta'ala, nisbah pada kita, wajib kita percaya, wajib kita i'tikad Allah Ta'ala tu harus saja bagi dia nak buat makhluk, harus aja dia bagi Allah Ta'ala tu nak buat makhluk ni, nak buat jin, nak buat manusia, nak buat makhluk ni lah. Nak buat bumi, nak buat langit tu harus je, bukan wajib tak, bukan mesti tak. Harus sahaja. Mana kau Tuhan nak buat boleh, tak nak buat kita pun boleh. Kita pegang macam tu. Satu benda harus bagi Allah Ta'ala, sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ni. Maknanya, kalau pegang 13 yang wajib, 13 yang mustahil, satu yang harus. 13 campur 13, jadi 26. 26 campur 1 jadi 27. Ini paling kurangnya 27 perkara inilah yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah. Sebab tu, okey. Bila kita mengucap la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala, maka terkandunglah dalam ucapan tu 27 pegangan, 27 akidah, 27 simpulan iman. Ini dah yang ada dalam kalimah la ilaha illallah. Baik. Tapi kan bagaimana pula dengan orang yang tak pernah belajar? Ya, tapi dia mengucap la ilaha illallah. Dia mengucap kalimah la ilaha illallah tu dia mengucap. Tapi dia tak tahu pun apa yang terkandung tu. Agak-agak sah tak syahadah dia? Inilah yang kita takut tuan-tuan sekalian. Orang katakan kalau kata burung kakak tua tu boleh mengucap, contoh dia ucap tak? Kalau kata hari-hari lah, burung tiung tu, burung tiung yang warna hitam berkilat tu, kita burung tiung tu kan, kita ajar dia hari-hari, la ilaha illallah. Lama-lama kan burung tiung tu dia boleh mengucap. Tapi tuan-tuan sekalian,
Anak burung tiung tu tahu tak ucapan tu apa dia? Anak ucapan burung tiung tu la ilaha illallah yang kita ajar dia hari-hari tu. Anak burung tiung tu dapat tak memahami apa yang ada dalam kalimah la ilaha illallah tu? Anak jawapannya tentulah tidak. Apa beza burung tiung dengan orang yang tak belajar? Kalau kata burung tiung tu mengucap syahadah, dia pun tak tahu apa yang terkandung dalam syahadah. Sama tak dengan satu orang yang mengucap syahadah, tapi dia tak tahu apa yang terkandung dalam syahadah. Sama tak hukum dia, tuan-tuan sekalian? Sama. Tapi burung tiung tu, tuan-tuan sekalian, tidak disoal. Burung tiung tu kalau mati sekalipun burung tiung tu, tuan-tuan sekalian, dia tidak akan disoal. Dia tidak akan ditanya, marabuka tak? Burung tiung tu kalau tuan yang memelihara burung tiung tu sayang pada dia kalau dia mati, maka ditanamlah, dikebumikan, letak dibalut dengan kain buruk, tanam, sebab orang tu sayang pada burung tiung tu kan. Baik. Tapi walaupun dikebumikan burung tiung tu, tak ada nas mengatakan malaikat datang, hei burung tiung, marrabbuka, tak ada. Wa man nabiyuka, tak ada. Tapi tuan-tuan sekalian, manusia ni kalau dia mati, 7 langkah manusia tu nak berjalan balik ke rumah, 7 langkah, belum sampai rumah lagi. Belum sampai ke kenderaan kita lagi nak balik tu. Kita sudah didatangi oleh 2 malaikat yang namanya Munkar Nakir. Tanya, marrabbuka, siapa Tuhan kau? Walaupun dalam dunia dulu, orang tu semayang, orang tu puasa, orang tu bayar zakat, orang tu pergi haji. Tapi tak mengaji. Tapi tak belajar hukum-hukum Allah Ta'ala ni. Tak belajar tauhid ni. Maka tuan-tuan sekalian, agak-agaklah. Dapat tak dia jawab? Kalau dalam dunia dulu, dia mengucap la ilaha illallah hanya untuk mengesahkan dia Islam. Sedangkan iman, tuan-tuan sekalian, bergantung pada yang kita nak ngaji inilah. Cara inilah. Sebab cara yang kedua inilah. Cara yang kedua ni, tuan-tuan sekalian, wajib kita mengetahui 13 sifat bagi Allah Ta'ala. Kalau tak tahu, maka tuan-tuan sekalian, percaya dengan Allah Ta'ala, rukun iman yang pertama tu membawa kepada tidak terpakai. Faham ke tak ni? Saya harap-harap fahamlah. Saya harap-harap berhentilah tuan-tuan. Sebab banyak perkara yang dalam dunia ni kita tengok masalahnya. Inilah persoalan utama dia orang Islam hari ini. Islam pada zahir je. Islam zahir saja. Hakikat dia, wallahu alam. Baik. Jadi sifat yang harus bagi Allah Ta'ala tu wajib kita kata, wajib kita percaya, kita beriman, wajib kita tak dalam hati. Allah Ta'ala ni hanya harus bagi Allah Ta'ala. Bukan wajib, bukan mustahil. Harus bagi Allah Ta'ala menjadikan mungkin ataupun tak nak buat mungkin. Itu kata meninggal akan dia, meninggal berbuat mungkin. Mungkin tu apa? Bila tengok mungkin, apa dia mungkin tu? Mungkin tu ialah tiap-tiap yang lain daripada Allah. Kullu ma siwallah. Tiap-tiap yang lain daripada Allah, maka dinamakan mungkin. Kita ni mungkin tak? Mungkin. Manusia tu mungkin tak? Mungkin. Malaikat tu mungkin tak? Mungkin. Dunia, langit, bumi ni mungkin tak? Mungkin. Syurga, neraka tu mungkin tak? Mungkin. Jadi harus bagi Allah. Sama ada dia nak buat langit, nak buat bumi, nak buat syurga, nak buat neraka, hukumnya adalah harus. Baik. Ini saya nak tambah sikit. Nak tambah sikit dalam bab harus ni. Nak tambah sikit. Tapi kalau tak faham, tak apalah dulu. Kalau tak faham, tak apalah dulu. Tapi kalau boleh-boleh, bagilah faham. Okay. Harus bagi Allah Ta'ala ni, memperbuatkan mungkin ni, dengan tidak tilik, dengan tidak perhati,
dengan tidak direnung kepada takluk kudrat, takluk iradat. Dengan tidak tilik. Yang kita kata harus bagi Allah Ta'ala nak menjadikan mungkin ataupun tak nak menjadikan mungkin. Harus. Jadi hukum harus pada Allah Ta'ala ni menjadikan mungkin atau tak nak buat mungkin ni dengan tidak tilik, dengan tidak perhati kepada ta'aluk, kudrat dan iradat. Okey. Setakat tu tak habis lagi huraian ni. Okey. Kalau kita tilik, kalau kita tengok, kalau kita perhati pada ta'aluk, kudrat dan iradat, maka nescaya wajib bagi Allah Ta'ala menjadikan mungkin. Macam mana jalan? Apabila iradat menentukan sejak daripada azali. Bila temu berjumpa perkataan azali. Yang ni pun kita kena hurai juga. Nak kena bagi faham juga. Azali tu maksudnya apa? Ada yang sebut azali, ada yang sebut qadim. Nisbah pada ulama ni ada khilaf. Tapi yang utamaknya qadim ke azali ke, dua-dua tu makna yang sama. Baik. Azali tu bila? Qadim tu bila? Azali tu masa yang sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Jadi makna bila sebut azali tu, azali ni adalah masa yang sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan makhluk yang pertama. Belum lagi. Masa tu hanya Allah Ta'ala saja yang wujud. Belum lagi Allah Ta'ala jadikan makhluk. Belum. Jadi waktu tu dinamakan waktu azali. Ataupun waktu qadim. Tapi bila dah Allah Ta'ala jadikan makhluk yang pertama, jadi kata setengah ulama, makhluk yang pertama tu adalah Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ni tuan-tuan sekalian, ikut setengah ulama, dia mengatakan Nur Muhammad tu adalah makhluk yang pertama. Bila Allah Ta'ala jadikan makhluk yang pertama, maka habislah waktu azali ataupun waktu qadim. Habis. Masuklah pula pada waktu yang kedua. Bahagian yang kedua dinamakan waktu imkan. Sehinggalah kiamat. Dinamakan waktu tu waktu imkan. Sampai sekarang ni kita berada dalam waktu imkan. Apa makna waktu imkan tu? Waktu imkan ni tuan-tuan ialah waktu di mana Allah menjadikan ketentuan iradat. Iradat menentukan. Sejak daripada azali, iradat menentukan aku nak jadikan bagian. Ini iradat dah tentukan ini. Iradat dah menentukan sejak azali lagi. Belum ada makhluk lagi. Tapi iradat sudah bekerja. Iradat sudah bertakluk. Iradat sudah ada kerja dah. Iradat dah tentukan. Aku nak buat manusia. Aku nak buat jin. Aku nak buat malaikat. Aku nak buat dunia. Aku nak buat bumi, aku nak buat langit, aku nak buat bintang, aku nak buat bulan. Maka tuan-tuan sekalian, semua yang ada sekarang ni, semuanya sudah ditentukan oleh Allah adanya sejak daripada azali. Jadi maknanya, bila iradat dah menentukan ada, maka wajib
Anak, wajib aradi ni. Anak, wajib kudrat buat. Ni yang kata tadi ni. Anak, bukan lagi harus. Anak, jadi wajib. Sebab itulah guru saya. Anak, dia buat penjagaan lah. Anak, dia buat ta'liq. Dia buat sikit nota kaki tu. Anak, di bawah tu. Anak, yang kata harus bagi Allah Ta'ala menjadikan mungkin ni. Atau tak nak buat mungkin ni. Anak, tilik. Anak, jangan tilik kepada takluk kudrat dan takluk iradat. Jika kita tilik kepada takluk kudrat dan iradat, anak, maka jadilah wajib Allah Ta'ala menjadikan mungkin. Anak, bila iradat dah tentukan ada, maka wajib kudrat buat. Anak, tapi wajib tu ialah wajib aridi lah. Wajib yang mendatang dengan sebab sifat Allah. Dengan sebab perbuatan Allah. Baik. Jadi macam mana ni? Kenapa jadi hukum wajib pula? Kalau tak wajib, tiga sifat ni tuan-tuan perempuan sekalian. Tiga sifat ni sifat apa ya? Sifat iradat, sifat kudrat, sifat ilmu. Ilmu Allah, iradat Allah, kudrat Allah. Ini tiga sifat ni dia beratur tuan-tuan sekalian. Dia beratur. Maksud beratur tu macam mana? Iradat menentukan. Nak bagi ada, nak bagi berlaku sekian. Contohnya, sejak azali lagi, iradat menentukan dunia ni akan jadi bagian-bagian. Contohnya hujan, ataupun banjir, ataupun panas, kemarau. Sampai masa dia, kudrat pembuat iradat menentukan sejak azali. Tarikh sekian-sekian, aku nak jadikan dunia tu banjir. Hujan lebat. Maka sampai masa dia, kudrat pembuat iradat dah menentukan. Iradat menentukan. Kudrat pun sampai masa dia, kudrat buat. Dan ilmu Allah Ta'ala ni, tahu apa yang akan dilakukan oleh kudrat. Semaka sebab itulah tiap-tiap yang ditentukan oleh iradat ada, maka ilmu Allah Ta'ala mengetahui ada itu. Ada makhluk yang nak dibuat oleh kudrat tu, yang ditentukan oleh iradat tu, ilmu tahu. Contohnya, ilmu tahu tarikh sekian, iradat dah menentukan hujan. Maka ilmu tahu hujan. Maka tuan-tuan sekalian, sebab itulah wajib pada nisbah pada perbuatan Allah tu, wajib al-kudrat buat. Dikatakan wajib apa? Wajib aridi. Wajib yang mendatang dengan sebab perintah, dengan sebab perbuatan Allah tu. Wajib. Kalau kudrat tak nak buat, katalah iradat, dia dah menentukan tarikh sekian akan jadi hujan lebat, akan jadi banjir. Tapi kudrat tak nak buat. Iradat menentukan, kudrat tak nak buat. Maka bila kudrat tak nak buat, tak berlakulah. Sedangkan ilmu tahu tarikh sekian tu hujan. Maka apa jadi? Maka jadilah Allah Ta'ala tu ilmu dia jadi jahil. Pasal apa? Sebab ilmu tahu akan hujan. Tiba-tiba tak berlaku. Maknanya ilmu Allah Ta'ala tu tak berlaku takluk. Maka jadi jahil. Sebab itulah jangan tilik kepada takluk kudrat dan takluk iradat. Agak-agak boleh faham ke tuan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh faham ke tak ni? Kalau tak boleh faham, kena banyak buat soalan. Jadi hanya baki beberapa minit ni, saya buka untuk soalan. Sebelum nanti akan datang, kita akan baca 13 sifat tu. Kita akan masuk nanti sifat yang pertama. Jadi sebelum kita berhenti, sebelum kita tamatkan pengajian ni, pada hari ini saya buka untuk soalan.
Ada soalan apa-apa nak tanya? Kalau tak ada soalan, saya anggap puan-puan semua dah faham. Soalan? Soalan? Kadang-kadang bukan tak ada soalan tu pasal dah faham. Kadang-kadang nak buat soalan pun tak faham. Tu biasalah. Pengalaman saya dulu pun, masa saya ngaji dulu pun, tahun yang pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga tu, biasanya tak ada soalan. Pasal apa? Sebab nak buat soalan pun kena ada ilmu juga. Kalau tak ada ilmu, dia tak boleh buat soalan. Sebab tu kena ada ilmu juga. Rupa-rupanya nak buat soalan tu pun dia kena ada ilmu juga. Tu nak buat soalan kena ada ilmu. Apatah lagi kalau nak mengajar lagi kena ada ilmu. Okey. Soalan? Tak ada? Puan Z, ada soalan Puan Z? Belum lagi, Ustaz. Belum lagi. Baik, sila-sila. Kalau tak ada soalan, kita berhenti dulu. Saya bagi lagi peluang ni. Puan Syima? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ada soalan? Ada. Saya tak faham yang dekat sini Ustaz. Ustaz cakap mula-mula azali kan. Jadi makhluk yang pertama Allah Ta'ala cipta adalah Nur Muhammad. Maksudnya Nur Muhammad tu dulu baru pada malaikat dan semua ke ataupun malaikat tu dulu? Dia macam ni. Okey. Masa dia terbahagi kepada dua. Okey. Dalam dunia ni, masa dia terbahagi kepada dua. Okey. Yang pertama disebut masa azali. Okey. Yang kedua disebut masa imkan ataupun waktu imkan. Okey. Waktu azali ni, habis waktu azali ni bila? Habis waktu azali ni apabila Allah Ta'ala menjadikan makhluk yang pertama. Mana awal-awal makhluk, apakah dia awal-awal makhluk yang Allah buat? Yang ni saya kata tadi, mengikut setengah pendapat ulama. Bukan pasti benar ni tak. Mengikut setengah pendapat ulama. Dia mengatakan makhluk yang pertama tu ialah Nur Muhammad. Jadi fahamnya apa? Mula-mula sekali Allah buat makhluk ni Nur Muhammad. Jadi bila sebut kata Nur Muhammad tu mula-mula, maka tentulah Nur Muhammad tu yang mula-mula daripada benda lain. Daripada malaikat ke, dunia ke, bumi ke. Sebab Nur Muhammad tu makhluk yang pertama. Awwalu makhlukin khalaqallah. Awal-awal makhluk yang menjadi oleh Allah Ta'ala. Sebab ini Puan Syima. Yang saya sebut ni berdasar kepada hadis. Hadis riwayat daripada siapa nama sahabat tu? Jabir ibnu Abdullah. Jabir ditanya Rasulullah, Jabir. Jabirun. Kalau orang petani kita Jabir tu plastik. Okey. Tapi nama orang lah, nama sahabat ni Jabir. Jabir ibnu Abdullah. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah,
Anak ma awwalu makhluqin khalaqallah. Apa dia makhluk yang pertama Allah jadikan? Lalu kan Rasulullah ni kan dia tunduk tu lalu menitik air mata dia. Rasulullah tunduk nak jawab ni sebab Jabir tanya macam tu tunjuk-tunduk Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, ya Jabir, wahai Jabir, awwalu makhluqin khalaqallah nuran nabiyyika. Awal-awal makhluk yang pertama Allah buat ialah nur Nabi engkau. Jadi berdasar kepada hadis itulah sebahagian ulama kata awal-awal makhluk yang Allah jadikan tu ialah Nur Muhammad. Jadi bila Allah jadikan Nur Muhammad, maka habislah waktu azali, masuklah pula waktu imkan. Jadi waktu imkan itulah dinamakan waktu di mana Allah menjadikan segala makhluk dia. Lepas waktu azali itu waktu imkan. Jadi pada waktu imkan itulah Allah jadikan malaikat, Allah jadikan langit, bumi, jadikan manusia, jadikan jin, jadikan syurga, neraka. Lepas tu tak tahulah yang kedua apa, yang ketiga apa, tak adalah, tak tahulah kita. Yang pertama tu setengah pendapat ulama kata Nur Muhammad. Itu aje. Faham dah Puan Syimah? Faham Ustaz. Okey, baik. Saya nak tanya. Apa lagi? Okey, waktu imkan tu maksudnya lepas tu baru Allah Ta'ala tu jadi kan iradat tu ke ataupun macam mana Ustaz? Iradat Allah Ta'ala tu iradat. Jadi maknanya sebelum Allah jadikan makhluk ni iradat dah menentukan nak buat ke, tak nak ke, nak jadikan ke. Iradat dah menentukan. Mana iradat sejak daripada azali, bukan waktu imkan. Iradat kerja dia waktu azali. Iradat, kehendak Allah. Iradat tu terjemah pada bahasa Melayu sifat kehendak Allah tu. Allah dah menentukan. Maknanya faham gini je lah. Iradat ni dia dah siapkan skrip. Dia dah siapkan cerita. Dan cerita skrip tu waktu imkan tu berlakunya. Oh, maksudnya waktu tu antara azali tu penentuan dia antara imkan tu sajalah Ustaz. Maknanya waktu azali tu iradat menentukan. Dunia ni akan jadi bagian. Okey. Faham. Macam tu. Baik. Okey, ada lagi? Puan Hamidah, Puan Zabedah, Puan Husna, Puan Faridah, Puan Azwa. Ni Puan Faridah dengan Pak Azwa ni. Mereka dah mahir sangat ni. Okey, ada lagi? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita berhenti setakat ni dulu. Jadi kita nanti akan datang, kita sambung, kita bicara sifat Allah. Ni kalau boleh-boleh kita masuk Zoom ni, jangan tinggal. Sebab rukun iman ni banyak lagi ni. Ini baru yang pertama. Ini baru kita masuk pada rukun iman yang pertama, percaya dengan Allah. Yang dua cara tadi. Cara yang kedua ni lah dia panjang sikit sebab nak cerita sifat yang 13 tadi. 13 yang wajib, 13 yang mustahil dan satu yang harus. Nanti nak cerita pula macam mana percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya dengan nabi, percaya dengan kiamat. Macam mana pula cara kita nak beriman dengan yang lain-lain. Jadi sebaik-baiknya tunggu sampai kitab ni khatam. Khatam tu maksudnya habislah kita baca. Jadi baru kita nampak macam mana kita nak beriman dengan rukun iman yang 6 perkara.
Jadi sementara ni kita baca tiap-tiap Khamis ni, seminggu sekali Khamis ni. Jadi daripada Khamis ke Khamis itu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu, kita serahkan diri kita pada Allah lah. Sebab kita tak tahu lagi iman kita yang bab kudrat, bab iradah, bab qada tu, percaya malaikat tu tak betul ke tidak, wallahu alam. Tapi bila kita dah masuk dalam alam pengajian ni, Allah dah nampak, dah beri pada kita ni hidayat dah. Allah dah bagi petunjuk dah pada kita. Cuma sebabkan kita ni tak boleh ngaji tiap-tiap hari je. Jadi tapi pintu hidayat tu Allah dah buka dah untuk kita. Jangan sampai Allah Ta'ala tutup pintu hidayat tu untuk kita. Sudahlah. Na'udzubillah. Jangan sampai Allah Ta'ala tutup. Kalau Tuhan tutup aja, tak ada arah lah kita, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Jadi biarlah Allah Ta'ala buka pintu hidayat tu untuk kita ni sampailah penafasan kita yang terakhir. Jadi sampai kita nak mati tu, pintu hidayat tu masih lagi terbuka untuk kita. Jangan sampai Tuhan tutup pintu hidayat tu dah. Jadi saya risau juga ni. Khamis, apa tu, besok Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu tu, 5-6 hari tu kita tak mengaji. Kita tak dapat nak cari ilmu. Kat mana-mana pun kadang-kadang tak sama. Yang adanya kat Masjid Surau tu ceramah aja. Kadang-kadang ada ustaz datang tapi nak mengajar pun tak macam nak memahamkan kita pula. Macam saya ni, tak tahulah ini guru saya didik saya macam ni. Bila mengajar tu, bila baca kitab tu, nak bagi orang faham. Saya macam tu lah. Sebab tu kadang-kadang saya sedih kalau orang tak faham tu, saya rasa sedih. Kenapa dia tak faham? Salah aku ke dia tak faham ni? Aku tak betul ke yang dia tak faham ni? Macam tu pula. Tapi saya tak tahulah ustaz-ustaz lain. Tapi pengalaman saya lah, pergi masjid, pergi surau, kadang dengar orang lain baca kitab tu, saya tak nampak pun macam mana dia tu nak cerita macam mana nak memahamkan orang. Saya tak nampak. Kalau nak cerita faham tu, dia bukan baca sekaligus. Dia kena hurai dalam-dalam. Dia kena hurai lagi, cerita. Tanya pula audien. Barulah kita nampak orang tu boleh faham ataupun tidak. Kalau baca saja, saya yakin 100% masyarakat kat situ takkan faham. Jaga baik-baik. Jangan. Baik. Wallahu alam, kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah kita sambung pula nanti pada hari Khamis minggu depan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadimah ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirah jud, ya wasi'al ata', ya khafi lutuf, ya jami' sana', ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Warada sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbana haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal laka ahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhiyasir alaina kulli asir fata suras'alaka yasir. Allahumma ya man la yahtaji lal bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu man la yakhafu minka. Allah bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika latilatana wa kunafna bika nafika ladhi la yurab. Warhamna biqudratika alaina fala nanakita siqatuna wa raja'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah kita jumpa Ustaz. sama-sama. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama insya-Allah. Allah. Saya bunuh diri dulu.